Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya hormati sah pentadbiran surah Al-Ikhwan pada baru Sungai Buloh yang saya muliakan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Saya tak nampak yang mana ramai yang kat luar ke yang kat dalam lagi ramai. Punya kat luar lagi ramai. Kesejuk mungkin dekat dalam ni, insya-Allah. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung pada ayat yang keempat surah Al-Baqarah. Insya-Allah kita akan adakan juga tafsir pada ayat tersebut, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Pada ayat yang keempat, dan orang-orang yang percaya pada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau, dan pada akhirat mereka yakin. Ada tafsir dalam yang tuan-tuan pegang? Tak ada, tak apalah, saya bacakan. Dan orang-orang, mereka orang-orang yang percaya pada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau, dan pada akhirat mereka yakin. Dan apa kata pengarang dalam tafsir ayat tersebut? Dan orang-orang yang percaya pada apa yang diturunkan kepada engkau. Saya baca tafsir secara ringkas sajalah, bukan segala kita ni. Nescaya, kata pengarang dalam ayat tersebut, nescaya baru sempurna iman itu kalau percaya pada apa yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman kita sebagai iman dan ikutan percaya kepada Allah dengan sendirinya pastilah menimbulkan percaya pada peraturan yang diturunkan kepada utusan Allah. Ini tafsir pada ayat yang keempat.
Lantaran itu percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, percaya pada wahyu dan percaya juga pada Muhammad, pada contoh-contoh yang beliau bawakan dengan sunnahnya. Baik kata-katanya maupun perbuatannya atau perbuatan orang lain yang tidak dicelanya. Dengan demikian baru iman yang telah tumbuh tadi terpimpin dengan baik. Mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang turun kepada Rasulullah menjadi ikutan pada kita, daripada tingkah lakunya, baik kata-katanya maupun perbuatannya ataupun perbuatan orang lain yang tidak dicelanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya, bagaimana perbuatannya, bagaimana percakapannya, bagaimana kepada sifatnya kepada orang yang tidak dicelanya. Bila sebut tentang tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu orang yang tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Nabi bila mana orang satu melontarkan satu benda seolah-olah melantarkan seolah balingan yang tidak tepat ataupun satu benda yang kerah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dengan kebaikan. Ini susah kita nak buat, tuan yang dirahmati Allah. Waktu Rasulullah ketika mana dakwah sekalipun Rasulullah SAW dibaling dengan batu, dihumban dengan perut unta, kan? Tapi Rasulullah tak membalas dengan cara yang kasar. Ini akhlak Rasulullah. Kenapa saya baca tadabbur? Supaya kita faham. Baca, faham dan juga amal. Kadang kita baca je bagus dah, tapi tak faham pun lebih cantik faham. Sebaik-baiknya adalah faham. Maka dan apa yang diturunkan sebelum engkau, iaitu percaya pula bahawa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbeza pandangan kita kepada Nuh atau Ibrahim, Musa atau Isa atau nabi-nabi yang lain. Semua adalah nabi kita. Lantaran itu pula tidak berbeza pandangan orang mukmin itu terhadap sesama manusia, bahkan manusia itu umat yang satu. Dengan demikian, kalau iman kepada Allah telah tumbuh, kata pengarang tafsir ayat 4, tidaklah mungkin seorang mukmin itu hanya mementingkan golongan lalu memandang rendah golongan yang lain. Mereka mencari titik-titik pertemuan dengan orang yang berbeza agama dalam satu kepercayaan kepada Allah yang tunggal tidak terbilang, dan tidaklah mungkin mereka mengaku beriman kepada Allah tetapi peraturan hidup tidak mereka ambil daripada apa yang diturunkan Allah. Ini cerita ni bab mukadimah saja. Allah ceritakan apa yang perlu sebenar kita fahami dalam aturan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Sebab tu kalau kita baca ayat pertama saja, kita perlu ikut apa yang telah diwahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sebagai orang mukmin perlu ikut aturannya. Bagaimana apa yang Allah suruh di dalam Al-Quran. Bahkan kitab-kitab suci yang mana engkau bau ni tuan-tuan, macam ada bau tembakau. Bau ikut ke apa? Bau ikut ni ada, tuan-tuan ada bau. Kat saya kuat ni bau ni. Kita sambung sikit lagi. Bahkan kitab-kitab suci yang mana pun yang mereka baca, entah Taurat ataupun Injil ataupun Upanishad dan Rig Veda, mungkin yang sejati akan bertemu di dalamnya, yang mana mereka punya sebab kebenaran hanya satu. Dengan demikian memancarlah nur
atau cahaya dari iman mereka itu dan mencahayai dengan kepada yang lain, sebab pegangan mereka adalah pegangan yang asas dan sebagainya kunci ayat, iaitu Allah Ta'ala berfirman, dan mereka dan kepada akhirat mereka yakin. Inilah kunci penyempurnaan iman, iaitu keyakinan bahawa hidup tidaklah selesai sehingga akhir ini. Maka kita bukan hanya di dunia saja, kita ni ada perhitungan. Sebab tu kita jangan jadi manusia yang balik saja daripada kerja, kita duduk rumah tengok televisyen. Besok kita bangun semula pergi kerja, balik kerja tengok balik rumah tengok televisyen. Pernah guru kami kata, jangan jadikan diri kita ni macam lembu. Dia kalau dia cakap bak lembu ni, kita dengar, wih kasar dia lembu ni, tuan. Kenapa kata jangan jadi macam lembu? Tengok lembu, dia keluar, lepas pada bangun saja pagi dia keluar pergi makan. Lepas pergi makan, habis petang dia balik, dia tidur. Dia tak ada apa. Tapi kita dengan lembu beza. Kita ni akan ada perhitungan di akhirat. Lembu tadi tak ada lah, sebab dia akan dimakan atau disembelih dan lalu dimakan oleh manusia ataupun makhluk yang lain. Tapi kita ni ada perhitungan. Sebab tu Allah sebut, dan kepada akhirat mereka yakin. Kita kena yakin akhirat itu ada. Dan kita kena yakin Allah bagi tahu kepada kita yang akhirat tu kita akan lalui. Bahkan di situ jugalah kita akan diperhitungkan segala amal soleh. Tapi sebelum ke akhirat, kita kena ingat di alam barzah juga adalah satu kebenaran. Bila masuk kebenaran di alam barzah itu adalah ianya persinggahan sebelum ia pergi ke alam ataupun di hari akhirat. Kenapa kita sebutnya hari? Kenapa dunia tidak sebutnya dunia tentang hari? Kerana hari akhirat itu disebutkan negeri, iaitu negeri akhirat, dan dunia ini adalah cuma persinggahan sahaja. Tuan yang dirahmati Allah. Maka apa yang disebutkan, tetapi apa masih ada sambungannya. Sebab itu hidup seorang mukmin terus dipenuhi oleh harapan, bukan oleh kemuraman. Terus optimis, tidak ada pesimis. Seorang mukmin yakin ada hari esok. Kepercayaan akan hari akhirat mengandungi beberapa hal berikut. Yang pertama, apa kata pengarang? Saya baca cara ringkas supaya kita faham. Apa yang kita kerjakan di dunia ini adalah dengan tanggungjawab yang penuh. Bukan tanggungjawab kepada manusia, melainkan kepada Allah yang selalu melihat kita. Walaupun sedang kita berada sendirian, semuanya akan dipertanggungjawab kelak di akhirat. Tanggungjawab bukan tajawab yang tanggung. Faham? Maka kita ni akan dipersoalkan di atas apa jua perbuatan kita. Tak lepas mahu pun 1 saat, tak lepas mahu pun 5 minit, tak lepas 24 jam, atas lagi usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita setelah bertahun-tahun. Semuanya akan disoal oleh Allah. Nikmat kita sehat, nikmat kita muda, nikmat harta kita, semua Allah tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Ni ada nikmat sehat di kayu biskar saja. Kayu biskar. Kan nak muda sekarang kat kayu biskar daripada sini sampailah jauh, sampai 25 kilometer. Sampai masjid berapa kilometer? Tak sampai pun 500 meter saja. Tapi tak pernah datang naik biskar. Allah tanya dah, bagaimana keadaan kamu nanti? Apa yang kamu gunakan nikmat aku bagi kepada kamu sehat? Sebab tu kita kena ingat, apa jua apa yang kita lakukan, apa yang nikmat Allah berikan kepada kita, kita akan dipersoalkan di akhirat kelak. Tu yang kita nak jawab. Kadang kita rasa selesa dengan apa yang kita buat. Tuan dirahmati Allah. Yang kedua, kepercayaan pada akhirat meyakinkan kita bahawa apa-apa pun peraturan atau susunan yang berlaku dalam alam dunia ini tidaklah akan kekal. Kata Allah,
Semuanya bergantian, semuanya berputar, dan yang kekal hanyalah peraturan kekal daripada Allah sampai dunia itu sendiri binasa hancur. Maka kalau kita sebut tentang Quran, Quran dia tidak akan berubah. Quran ni selama-lamanya akan peraturannya begitu. Tidaklah seperti mana zaman mengikut zaman. Dulu macam kita dulu tak ada handphone, kelamaan dia ada handphone. Sekarang ni dia semakin upgrade teknologi. Teknologi semakin meningkat, tetapi peraturan di dalam Al-Quran tidak akan pernah berubah. Begitulah sampai binasa sekali dunia ini, Al-Quran dan peraturan daripada Allah akan kekal. Dan Allah itu kekal, bersifat qadim dan juga baqa. Faham maksudnya apa? Tu kena belajar tauhid. Qadim ini Allah tidak ada pada permulaan. Baqa itu Allah tidak ada pada pengakhiran. Maka ianya kekal, semuanya bergantian. Sebab tu dalam hidup dunia ni, kata Allah dalam ayat tersebut dalam tafsirnya, mengatakan ianya akan berubah seperti mana manusia yang meninggal akan ada yang lahir. Faham? Sebab tu kat dunia ni akan silih berganti. Walaupun kita kerja sebagai seorang doktor, bila mana kita meninggal ada lagi doktor lain. Maka sekali berputar hidup di dunia ini yang tidak akan kekal. Bahkan yang kekal adalah peraturan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga kata pengarah daya ayat 4 ni, setelah hancur alam yang ini, Allah akan menciptakan alam yang lain, langit yang lain, bumi yang lain, dan manusia dipanggil buat hidup kembali di alam yang baru yang dicipta itu, dan ada dan akan ditentukan tempatnya sesudah penyaringan dan perhitungan amal di dunia. Allah akan cipta, iaitu adanya alam akhirat. Yang keempat, syurga untuk yang lebih berat amal baiknya, neraka untuk yang lebih berat amal jahatnya, dan semuanya dilakukan dengan adil. Tidak ada yang kita kata ada diskaun ke, mana siapa yang buat pahala maka tempatnya adalah sebaik-baiknya, dan siapa yang buat dosa di tempatnya adalah di dalam neraka Allah. Akan berlaku, tidak akan ada diskaun lagi di sana. Akan berlaku adil. Yang kelima, kepercayaan akan hari akhirat memberikan satu pandangan khas tentang menilai bahagia atau celaka manusia. Bukan orang yang hidup mewah dengan harta benda, yang gagah berani dan tercapai apa yang dia inginkan. Bukan itu ukuran orang yang jaya, tetapi bukan pula kerana seorang hidup susah, rumah dan menderita yang menjadi ukuran menyatakan bahawa seseorang itu celaka. Ni Allah nak cerita pada kita ayat yang keempat. Kadang kita rasa orang tu miskin, maknanya dia celaka. Tidak, tidak. Kalau kita tengok orang tu kaya, maka dia orang yang berjaya. Tidak. Kata Allah, kejayaan yang hakiki, kata Allah dalam surah yang keempat, surah Al-Baqarah yang keempat tadi, namun kejayaan yang hakiki adalah pada nilai iman dan takwa di sisi Allah. Ni Allah nak cerita pada kita, yang dunia ni sementara. Yang sehebatnya adalah nilai iman dan takwa di sisi Allah di hari kiamat kelak. Yang semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang setakwa-takwa kamu kepada Allah. Sebab itu tersimpullah semua kepada ayat yang keempat tadi. Maka kita nak fahami kenapa Allah nak bagi tahu kepada kita. Kadang-kadang kita beribadah, kadang-kadang kita ikut peraturan Allah, kadang-kadang kita nak hidup kita lebih baik, tapi Allah tak bagi kejayaan tersebut. Seperti mana kalau kita baca dalam kisah sahabat, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an, yang digelar sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni dia duduk di pinggir Masjid Nabawi yang sangat susah. Kadang-kadang mereka ini pengsan, kadang-kadang mereka terpaksa mengikat perut mereka dengan batu. Tapi mereka ini tetap menjadi golongan ahli suffah, berikutan dengan janji Allah yang akan masuk mereka ini 500 tahun awal ke dalam syurga berbanding dengan orang kaya. Maka kita nak kaya boleh,
Kita dalam keadaan sederhana boleh. Yang lihat kejayaan hakiki, kata Allah dalam ayat yang keempat ini, adalah iman dan juga takwa kita. Sebab tu kadang kalau kita beramal, jangan semata kita mencari dunia sahaja. Ada orang bangun pada sepertiga malam, 2 rakaat dia buat tahajud, semata-mata dia nak kejayaan dunia sahaja. Dia jarang minta akhirat. Sedangkan kita ni kalau boleh minta akhirat sungguh-sungguh, supaya kita ni tak kena ancaman neraka dan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Sebab tu kalau kita nak berlumba-lumba dalam mengejar dunia, boleh. Dengan kekayaan ianya nikmat kasbi. Dalam kitab Qalbun Salim ada nikmat wahbi dan juga nikmat kasbi. Nikmat kasbi ini adalah nikmat yang perlu diusaha, seperti mana harta, seperti mana pangkat, boleh. Tetapi bila mana kamu dikurniakan pangkat dan juga harta, apa yang kamu gunakan untuk membantu agama Allah, kelak akan dipersoalkan. Dan yang terakhir pada ayat keempat tadi dalam tafsirnya, dirikan rumah tangga yang baik, suami isteri yang tenteram, dan alirkan pendidikan kepada anak, dan sebarkan cinta kepada sesama manusia, keluarga terdekat, anak yatim dan juga fakir miskin. Itu yang terkandung dalam ayat yang keempat dalam tafsir yang dikarangkan oleh ulama. Tengok ayat Allah pendek je. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tapi dalamnya pengisian tersurat dan tersirat sangatlah banyak Allah nak sampaikan kepada kita. Dan ayat yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan, kata Allah. Maka berjalan menempuh hidup di atas jalan siratal mustaqim, dibimbing semua oleh Allah, kerana dia sendiri memohonnya pula bertemu taufik dengan hidayah sesuai kehendak diri dengan redha Allah, maka berolehlah kejayaan yang sejati. Ini kita nak sesuai kehendak diri dengan redha Allah, maka berolehlah kejayaan yang sejati, menempuh suatu jalan yang selalu tegang mendengar, sebab pelita terpasang dalam hati sendiri, pelita iman yang tidak pernah terpadam. Sebagaimana telah kami disebutkan di atas tadi, daripada ayat 1 sampai 5 adalah memperlakukan permohonan kita di dalam Al-Fatihah. Ini dia tuan-tuan. Memohon diberi petunjuk jalan yang lurus, asal ini dipegang petunjuk jalan yang lurus, pasti akan tercapai. Itu adalah tafsir ayat 4 dan juga ayat 5. Mari lagi kita baca apa yang disebutkan dengan ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Maka pada ayat yang ke-6 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang tidak mahu percaya, kata Allah, sama sahaja atas mereka apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan, tetapi mereka tidaklah akan percaya. Ini orang yang kufur. Mereka ni kita bagi tahu pun dia tak akan ambil peduli. Dah kita bagi tahu, kita tak bagi tahu, mereka juga kata Allah tidaklah akan percaya. Maka ayat tersebut kata Allah dalam tafsirnya, kata ulama, pada ayat-ayat yang tersebut di atas telah ditunjukkan bahawa orang yang akan mendapat petunjuk ialah orang yang bertakwa, iaitu orang yang telah menyediakan dirinya buat percaya. Dia telah membuka hatinya untuk menerima petunjuk itu, sehingga selangkah demi selangkah, sesyarat demi sesyarat dapat mereka penuhi, sehingga akhirnya beroleh untuk meneruskan dengan amal pertama, amal beribadah kepada Allah, kedua amal murah hati dan murah tangan memberi kepada sesama manusia. Namun orang yang kafir sukarlah buat dimasuki oleh petunjuk itu. Ini pada orang yang tidak mempercayai apa yang disebutkan dengan ayat 1 sampai 5 tadi, wa mimma razaqnahum ayunfiqun. Apa yang dikatakan dengan erti kafir? Erti yang asli daripada kufur yang membuatnya dinamai kafir. Asal pada perkataan kafir adalah kufur, ialah menimbuni atau menyembunyikan sehingga tidak kelihatan lagi. Disebutkan di dalam Al-Quran sendiri dalam surah Al-Hadid ayat 20, peladang yang menanamkan benih lalu menimbunkannya dengan tanah sehingga benih itu terbenam di dalam tanah dinamai orang kufar. Kamasalil ghaibi a'jabal kuffara nabatuhu, sebagai hujan yang menakjubkan pertumbuhannya itu bagi si penanam. Di sini kita melihat erti yang ada dalam sekali dalam kalimah kufur, iaitu bahawa di dalam hati sanubari itu ada kesediaan buat penerimaan kebenaran, atau lebih tegas lagi di dalam hati tiap-tiap manusia itu ada tampang buat mengakui kebenaran, akan tetapi oleh si kafir yang dapat tumbuh dengan baik itu ditimbunnya, dikemukakan sebagai alasan kebenaran tadi. Ini orang-orang yang tidak dapat menerima kebenaran dengan baik itu dengan berbagai cara, namun bagi mereka sama saja tidak ada yang mereka terima. Mereka telah mengkafiri suara hati mereka sendiri. Mereka menolak akan kebenaran yang Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka. Ini orang kafir. Sebab tu kita jangan jadi orang seperti ini. Sehingga Allah sebut dalam Quran. Apa sebab orang menjadi kafir? Orang yang menjadi kafir kadang-kadang ialah kerana juhud, iaitu meskipun seruan yang disampaikan kepada mereka itu tidak dapat mereka tolak kebenarannya, tetapi kerana mengganggu kedudukan dan perasaan tinggi kebenarannya, kerana mengganggu kedudukan dan perasaan tinggi diri mereka, kebenaran itu mereka tolak. Banyak pemuka Quraisy di Mekah tidak mahu menerima peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melarang mereka menyembah berhala atau memakan riba, kerana keduanya itu amat bertali dengan kedudukan mereka. Pemuka-pemuka Yahudi di Madinah yang menolak kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kerana yang beliau serukan itu tidak benar, melainkan kerana hasad atau dengki dan iri hati. Mengapa seorang Arab mengakui diri menjadi Rasul Allah, padahal Nabi dan Rasul itu hendaklah
dari Bani Israel. Raja Heraklius di Syam pernah menerima surat dari Rasulullah SAW yang mengajaknya memeluk Islam. Tapi kalau kita baca setiap surat yang ditulis ataupun disuruh tulis oleh Nabi SAW, hendaklah dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Tak kira lah apa jiwa kita sekalipun, kita doktor ke, kita engineer ke, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata pengarang dalam kitab Qalbun Salim? Kita mengambil keberkatan, tabarraka, kita mengambil keberkatan daripada nama Allah. Sebab tu kita nak buat apa-apa, mulakanlah dengan Bismillah. Sebab Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW tentang akan kelebihan orang yang menyebut Bismillah dan orang yang tidak memulai suatu kebaikan dengan Bismillah, kata Rasulullah, maka hilang keberkatan. Sebab tu kena mula dengan Bismillah. Rasulullah setiap kali hantar surat, Nabi akan mula dengan Bismillah. Dua maksud kata ulama. Yang pertama, kenapa kita mulakan dengan Bismillah? Yang pertama, kita mengambil keberkatan daripada nama Allah. Dan yang kedua, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membaca Bismillah daripada kanan, kiri, depan, belakangnya, ini adalah 4 penjuru syaitan suka mengganggu manusia. Maka siapa yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, ianya akan mendapat perlindungan daripada 4 penjuru tadi, daripada diganggu oleh syaitan. Wallahu a'lam. Maka apa yang diceritakan dalam kitab ini tentang, maka ia adalah satu perkara yang akan datang kebenaran, tetapi mereka menolak kebenaran. Dan ayat yang ke-7 telah dimuterai oleh Allah atas hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ada penutup. Lantaran sikap mereka yang demikian, kesombongan, menentang keras kepala, maka hati dan pendengaran mereka telah dimeterai oleh Tuhan atau telah disegel. Artinya kekafiran itu telah menjadi sikap hidup mereka, degil mereka. Allah dah bagi peringatan banyak, masih mereka tidak mahu ikut juga, tidak dapat diubah lagi. Lantaran bekas itu sudah ada tanda di dalam hatinya yang tidak dapat dihilangkan lagi. Ibarat kertas yang sudah dicetak pada huruf, maka buat dimasukkan lagi yang lain di dalamnya tidaklah berfaedah lagi. Yang dapat diberi atau cetakan hanyalah kertas yang masih kosong, atau pengertiannya tidak dapat dibuka lagi oleh siapa juga. Laksanakan sebuah rumah yang telah digesel oleh mahkamah kerana kalah dalam perkara, tidak dapat dibuka lagi. Dan pada penglihatan mereka sudah tidak ada lagi untuk penerimaan tentang Islam. Dan ayat yang ke-7, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Maka Allah sebut bagi mereka, pertama azab dalam kehidupan di dunia, dan kedua azab di hari akhirat kelak. Bagi mereka yang tidak menerima apa kebenaran yang diberikan kepada mereka, sekalipun ada yang memberi peringatan pada mereka. Sebab tu kita ni tentang orang Islam, bila mana nanti kelak meninggal ataupun belak di akhirat nanti, ada yang bangun dalam keadaan buta. Katanya, ya Allah, sedangkan aku ni ketika mana dekat atas dunia, aku celik, aku boleh tengok semua. Tapi bila mana sahaja aku di akhirat, aku dibutakan. Maka banyak ayat-ayat Allah sebut, turunkan kepada kamu, diserukan kebenaran, tetapi engkau menolak perkara tersebut, maka bangunlah dia kelak di akhirat dalam keadaan yang buta. Inilah masalah kita pada akhir zaman. Semakin kita mengikut ideologi barat, semakin kita mengikut apa yang dibawa oleh telunjuk barat, sampai kita lupa ikut peraturan daripada Allah. Hari ini kita dekat dalam media sosial, sahaja kita tengok berbagai-bagai application yang mendesak remaja, langsung lupa tentang peraturan Allah. Kita tengok application TikTok, kita tengok application Instagram, kita tengok application Bigo Live, yang menyebabkan mereka ini melakukan satu perkara mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita di akhir zaman.
Peraturan Allah begitulah sampai sekalipun dunia ini binasa, hancur kiamat sekali itulah Quran, takkan berubah. Tapi hidup kita semakin berubah. Sebab tu siapa yang pegang dengan Quran, insya-Allah mudah-mudahan dia mendapat telunjuk yang benar. Sebab tu kita takut ni tuan-tuan. Kadang kita ni dah terikut dengan budaya-budaya barat yang menyebabkan kita sendiri tak perasan, dan Allah turunkan ayat kepada kita ini memberi peringatan kepada kita. Ingatlah, jangan kita jauh daripada Quran. Dekatlah apa dengan Quran, faham, amal dan baca. Jangan sekadar kita lihat saja. Takut kita ni tergolong dalam golongan orang yang tidak memahami apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Jemaah yang dirahmati Allah, kita berhenti pada ayat 9 tadi. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Betul kan? Habis suruh kan? Dan kita akan masuk lagi pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, InsyaAllah. Saya baca saja, tapi tak ada orang baca depan saya. Sebab tu saya baca tafsir. Kalau ada orang baca depan saya, seronok juga. Tak ada, dia kata. Bukan tak nak baca Ustaz, malu dia kata. Bukan tak nak baca, dia malu. Kalau dia baca, seronok juga. Jadi saya baca, tuan-tuan ikut, dia tak masuk talaqi musyafahah lagi. Kalau saya baca, tuan-tuan ikut saya, lepas tu tuan-tuan baca kat saya, seorang-seorang pun lagi seronok. Tapi kita buat talaqi ini sekadar membaca dan tuan-tuan ikut saya, dan saya baca tafsirnya. Wallahualam, sekadar itu dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nanti kita sambung lagi dalam ayat yang ke-9 dalam tafsir Quran dan tadabbur Al-Quran, surah Al-Baqarah, insya-Allah. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.